Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tajuk tugasan 2 kami iaitu fonologi dan morfologi. Bagi kumpulan 1, ahlinya terdiri daripada Aidil Ashraf bin Abdullah, Muhammad Nazir bin Muhammad Basri, Siti Nurasya binti Muhammad Daud, Nurul Fariza binti Asri, Ain Balkis binti Ahmad Parmi, Amira Wahida binti Razali. Terusnya, kandungan kajian kami terdiri daripada pengenalan, iaitu latar belakang kajian, objektif kajian, kaedah kajian, batasan kajian dan juga definisi konsep. Dua subjek utama yang kami kaji dalam tugasan 2 ialah fonologi yang terdiri daripada fonetik dan juga fonemik, morfologi, struktur kata, golongan kata dan juga bentuk kata. Dalam bahagian pengenalan, latar belakang kajian. Fokus kajian kami ialah menjelaskan aspek fonetik dan fonemik dalam fonologi, menganalisis struktur kata, bentuk kata dan golongan kata dalam morfologi. Fonologi ialah analisis bunyi bahasa di mana fon bermaksud bunyi, logi bermaksud ilmu. Fonetik bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ujaran. Fonemik pula ialah analisis sistem bunyi sesuatu bahasa secara sinkronik. Manakala morfologi ialah bahasa yang berasal daripada Latin iaitu morph bermaksud bentuk, logos bermaksud ilmu. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran menjadi unit bahasa bermakna. Bentuk kata pula bermaksud rupa unit tata bahasa sama ada bentuk tunggal atau terbitan. Manakala golongan kata bermaksud penjenisan kata. Dalam objektif kajian kami ada dua iaitu menjelaskan aspek fonetik dan fonemik dalam fonologi. Seterusnya ialah menganalisis struktur kata, golongan kata dan juga bentuk kata dalam dasar morfologi. Kaedah kajian yang kami gunakan ialah kaedah kepustakaan di mana data-data dikumpul melalui buku ilmiah, jurnal, kamus dewan dan lain-lain. Kaedah rujukan laman sesawang kami guna daripada internet, e-book dan juga lain-lain. Batasan kajian kami ialah fonologi dan morfologi di mana fonologi kami mengkaji fonetik dan fonemik, morfologi kami mengkaji struktur kata, bentuk kata dan juga golongan kata. Definisi konsep bagi fonologi ialah mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Bunyi bermaksud kesan yang didengar oleh telinga. Udara yang mengenai bahagian kegendang telinga menghasilkan bunyi. Fonologi sebahagian dari linguistik deskripsi iaitu bunyi-bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia. Bahagian morfologi pula ialah bidang linguistik yang mengkaji struktur, bentuk dan juga pergolongan kata. Mengenal pasti susunan unit-unit kata secara struktur dan cara unit kata bercantum hingga wujudnya struktur kata. Mengkaji nahu dan sistem bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu, memperjelaskan lagi fungsi dan maksud penggunaan kata yang diujarkan sebagai proses penyusunan morfem secara berperaturan. Dalam definisi fonologi, yang pertama ialah fonetik. Bidang fonetik ialah subbidang linguistik yang mengkaji cara bunyi-bunyi bahasa dihasilkan atau dilafazkan oleh organ-organ pertuturan manusia. Jenis-jenis fonetik ialah fonetik artikulatori, fonetik akustik, fonetik auditori. Di mana fonetik artikulatori bermaksud kajian pada fungsi organ pertuturan dan cara organ tersebut menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Fonetik akustik bermaksud mengkaji unsur-unsur fizikal yang terkandung dalam bunyi pertuturan yang ditransmisikan oleh mulut penutur ke telinga pendengar. Fonetik auditori mengkaji unsur bunyi yang terdiri daripada gelombang bunyi yang mempunyai kelansingan dan kelantangan tertentu. Dalam bunyi bahasa, bunyi-bunyi dihasilkan oleh alat-alat pertuturan manusia dan bunyi itu membawa makna. Konsep penting dalam bunyi bahasa ialah artikulator, daerah artikulasi, pasangan minimal dan juga variasi bahasa. Dalam bahagian artikulator, bermaksud organ pertuturan yang boleh digerakkan. Manakala dalam bahagian daerah artikulasi, bahagian yang menjadi tempat berlakunya sekatan atau gangguan udara oleh artikulator dalam penghasilan bunyi bahasa. Pasangan minimal pula bermaksud pasangan kata yang mempunyai perbezaan bunyi yang minimal tetapi membawa makna yang berbeza pada perkataan itu. Variasi bebas bermaksud pasangan kata yang mempunyai perbezaan bunyi minimal tetapi tidak membezakan makna. Bunyi vokal. Bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar dari paru-paru ke rongga tekak dan terus ke rongga mulut tanpa sebarang sekatan mana-mana alat artikulasi.
Terdapat 6 bunyi vokal iaitu vokal depan sempit, vokal depan separuh sempit, vokal depan separuh luas, vokal depan luas A, vokal tengah A, vokal belakang sempit iaitu U, vokal belakang separuh sempit O, bunyi konsonan. Bunyi konsonan ialah unit-unit fonologi atau bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. Ketika menghasilkan bunyi konsonan, udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan di rongga mulut. Antara bunyi konsonan ialah konsonan plosif iaitu letupan, konsonan nasal, sengawan, konsonan frikatif, getaran, konsonan afrikat, letusan, konsonan lateral, sisian, konsonan getaran dan juga separuh vokal. Dan ciri utama konsonan plosif ialah berlakunya sekatan udara pada daerah artikulasi tertentu dan sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. Antaranya ialah P, T, K, Q, B, D, G dan juga glotan. Konsonan nasal kesemua konsonan itu ialah konsonan bersuara. Lelangit lembut dan anak tengkak diturunkan untuk menutup rongga mulut. Udara keluar melalui rongga hidung iaitu M, N, NY, NG. Konsonan frikatif iaitu hurufnya terdiri daripada F, V, S, Z, SY, K, G, H. Terdapat juga konsonan frikatif jenis interdental dengan lambang fonetiknya ialah O. Konsonan ini tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Selain itu, terdapat juga konsonan frikatif yang menerima pengaruh dari bahasa Arab iaitu jenis pharyngeal. Konsonan afrikat, udara yang tersekat akan dilepaskan dengan perlahan-lahan semasa penghasilannya. Depan lidah didapatkan pada lelangit keras, contohnya J. Ini dinamakan sebagai palato alveolar. C. Konsonan lateral. L disebut sebagai alveolar. Udara keluar melalui kedua belah tepi lidah. Konsonan getaran iaitu R. Hujung lidah dikenakan pada gusi dan menampar-nampar gusi tersebut. Separuh vokal. Huruf yang digunakan ialah W. Disebut sebagai vokal bilabial. Y. Vokal palatal. Diftang ialah rentetan dua bunyi vokal yang mempunyai satu puncak kelantangan dan diucapkan dalam satu hembusan nafas. Kelantangannya adalah pada vokal yang pertama iaitu diftang dianggap sebagai satu fonem. Lambangnya ialah I, AU, OI. Transkripsi fonetik ialah penulisan sesuatu ujaran. Sama ada perkataan frasa, klausa atau ayat dengan menggunakan lambang-lambang fonetik. Transkripsi hanya untuk pengetahuan. Di bawah ini diperlihatkan The International Phonetic Alphabet yang menunjukkan konsonan-konsonan yang terdapat dalam bahasa-bahasa di dunia. Fonemik. Ferdinand de Saussure mengatakan bahawa fonemik ialah cabang bidang fonologi yang menitik beratkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa secara sinkronik. Cabang kajian fonemik ialah fonem. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satu fonem memiliki fungsi untuk membezakan makna. Fonem yang berbeza dalam bahasa Melayu ialah L, T, D, M, B, H, S, G, K, J, P dan juga Q. Contohnya, baju dan laju serta maka dan maki. Keempat-empat kata tersebut mempunyai makna yang berbeza dan fonem yang berbeza iaitu fonem B dan juga fonem I. Dan kaedah pasangan minimal merupakan kaedah optimis untuk mengenal pasti sesuatu fonem. Pasangan minimal ialah pasangan bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna dalam sebuah bahasa. Biasanya berupa kata tunggal yang secara ideal sama kecuali satu bunyi berbeza. Terdapat sesuatu fonem yang mempunyai beban fungsional yang tinggi dan rendah. Beban fungsional rendah terdapat pada bunyi fonem P dan juga bunyi fonem F, manakala beban fungsional tinggi terdapat pada bunyi K dan juga G, iaitu dalam kata gitar dan juga kita. Kajian fonemik juga terdapat alofon, iaitu menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, alofon ialah bunyi yang berlainan yang terhasil daripada satu fonem. Bunyi realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologi
yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Bunyi realisasi ini terdapat dua aspek iaitu realisasi vokal dan juga realisasi konsonan. Misalnya dalam realisasi vokal terdapat fonem I, U, E, A dan O. Variasi fonem hasil daripada pelbagai manifestasi bersyarat dan tidak bersyarat daripada fonem. Terdapat dua klasifikasi fonem iaitu fonem segmental, golongan dalam vokal dan konsonan, hasil daripada analisis pertuturan kontinuum kepada penggalan yang bermakna. Fonem suprasegmental bermaksud fonem yang mempunyai cara pertuturan yang tidak terhad terhadap sesuatu penggalan pertuturan. Mempunyai tekanan, jangka, nada, intonasi dan juga rima. Berlakunya pelepasan fonem dan kontraksi. Pelepasan bunyi adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah dan akhir sesebuah kata tanpa mengubah makna. Pelepasan dapat pula berupa kontraksi iaitu pemendekan kata. Contoh, tetapi menjadi tapi. Pelepasan boleh terbahagi kepada tiga iaitu afiresis ialah pelepasan fonem pada awal kata, perkataan tetapi menjadi tapi, baharu menjadi baharu. Sinkop ialah pelepasan fonem pada tengah kata, perkataan silakan menjadi silakan, dahulu menjadi dulu. Apokop ialah pelepasan fonem pada akhir kata. Perubahan fonem yang pertama ialah asimilasi. Perubahan bunyi dari dua hal bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Asimilasi ini terdapat tiga jenis iaitu asimilasi progresif, asimilasi regresif, asimilasi reciprocal. Yang kedua ialah disimilasi. Disimilasi ialah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeza. Terdapat dua disimilasi iaitu disimilasi sinkronis dan disimilasi diakronis. Disimilasi sinkronis seperti ajarah menjadi belajar. Fonem R pada awalan diubah menjadi L. Disimilasi diakronis seperti kata cipta berasal dari bahasa Sanskerta iaitu cipta. Jadi terdapat perubahan dari fonem T menjadi PT. Yang ketiga ialah metathesis, perubahan urutan fonem-fonem tertentu yang biasanya terdapat bersama dengan bentuk asli. Sehingga ada variasi bebas, misalnya jalur menjadi lajur, almari menjadi lemari. Seterusnya ialah neutralisasi, ialah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Bagi menjelaskan hal ini melalui kaedah pasangan minimal seperti barang, menjadi parang, barang boleh disimpulkan dengan fonem B dan P. Zeroisasi iaitu penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya atau ekonomisasi pengucapan seperti kata tidak menjadi tak. Kebanyakan zoroisasi ini terdapat dalam bahasa Indonesia. Seterusnya ialah diftongisasi, perubahan bunyi vokal tunggal iaitu monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap iaitu diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu bahasa. Monophtongisasi ialah proses perubahan bentuk kata yang wujud sebuah diftong. Perubahan menjadi sebuah monophthong. Maka monophtongisasi adalah proses perubahan dua bunyi vokal menjadi sebuah vokal. Anaptiksis ialah menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, anaptiksis ialah penyisifan vokal di antara dua konsonan untuk menyederhanakan struktur kata. Contohnya putra menjadi putera, putri menjadi puteri, batrah menjadi bahtera dan juga seloka menjadi seloka. Ablaut, proses pemanjangan, pemendekan atau penghilangan vokal. Banyak terdapat dalam bahasa Jerman. Keselarasan vokal, kesesuaian dua huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata pra akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tutup. Kontraksi ialah bentuk penyingkitan daripada ujaran yang panjang menjadi pendek. Contohnya kata tak ada menjadi tiada, hendak menjadi nak.
Seterusnya ialah umlaut. Umlaut berasal daripada bahasa Jerman bermakna perubahan vokal menjadi lebih tinggi kerana diikuti oleh vokal yang tinggi. Antaranya umlaut yang wujud dalam bahasa Jerman ialah A, O, U dan juga Z. Grafem, unit minimum yang deskriptif dalam sistem tulisan sesuatu bahasa. Ini adalah contoh grafem. Bahagian morfologi yang pertama ialah struktur kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Yang pertama ialah morfem. Morfem ialah unit terkecil dalam tata tingkat bahasa. Jenis-jenis morfem ialah morfem terikat, morfem bebas, morfem dasar, morfem kecuali, morfem terbuka, morfem tertutup, morfem wajib, morfem tidak wajib. Alomorf pula ialah kelainan pada morfem yang ditentukan oleh huruf awal pada kata dasar. Kata ialah bentuk bahasa bebas, mempunyai satuan makna, dapat berubah kepada kata yang lain. Morfem ialah unit terkecil dalam tata tingkat bahasa. Morfem bebas ialah morfem yang tidak memerlukan gabungan lain, dapat berdiri sendiri mengandungi makna tersendiri. Manakala morfem terikat perlu digabungkan dengan morfem lain sekurang-kurangnya satu morfem. Morfem dasar ialah untuk membentuk kata terbitan. Morfem kecuali gabungan antara morfem dasar dan morfem kecuali tetapi tiada perubahan akan berlaku. Manakala morfem wajib ialah perlu digabungkan dengan morfem lain bagi mewujudkan fungsi ujaran. Morfem tidak wajib tidak perlu digabungkan, tidak menjejaskan fungsi lain. Morfem terbuka tidak memerlukan morfem lain untuk membentuk kata. Morfem tertutup menerima morfem lain untuk bergabung dan menghasilkan makna baru. Morfem unik bergabung dengan morfem tertentu dan spesifik saja. Contohnya ialah perkataan istiadat pada adat istiadat. Morfem intonasi berfungsi untuk membezakan intonasi semasa ujaran. Morfem terbahagi gabungan dari pelbagai morfem. Apabila dipecahkan, ia terbahagi kepada beberapa morfem. Morfem kosong ialah morfem yang berubah fungsi tata bahasanya. Morfem tunggal ialah morfem yang terdiri daripada satu fonem sahaja. Morfem kompleks gabungan dua morfem, contohnya ialah pasar tani. Alomorf, kelainan pada morfem ditentukan pada huruf awal pada kata dasar. Kata ialah bentuk bahasa bebas, mempunyai satuan makna kerana memiliki maksud tertentu. Dapat berubah kepada bentuk kata yang lain, contoh perkataan tambah menjadi bertambah, mengalami proses perimbuhan. Mampu berdiri sendiri, dapat berubah fungsi sama ada menjadi subjek, predikat, objek. Contohnya perkataan pergi, mampu berdiri sebagai ayat perintah. Terbahagi kepada dua jenis kata satuan bebas, iaitu kata satuan fonologi dan juga kata satuan gramatis. Satuan fonologi ialah satu atau beberapa suku kata dan di dalamnya terdapat huruf vokal. Contoh perkataan membaling, 3 suku kata, 9 fonem. Satuan gramatis ialah kata yang terdiri daripada satu atau beberapa fonem. Contoh perkataan bermain, dua morfem ber dan juga main. Bentuk kata, sesuatu proses membentuk perkataan. Rupa unit tata bahasa sama ada bentuk tunggal ataupun hasil daripada proses perimbuhan, pemajemukan dan juga penggandaan. Terbahagi kepada kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan juga kata majmuk. Kata tunggal ialah kata yang terdiri daripada satu kata dasar, tidak menerima sebarang bentuk imbuhan dan kata dasar yang lain. Kata tunggal satu suku kata, kata tunggal dua suku kata, kata tunggal 3, 4, 5 suku kata dan juga akronim. Kata terbitan ialah satu bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan sama ada awalan, sisipan, akhiran atau apitan. Awalan ialah yang hadir sebelum kata dasar, akhiran yang hadir sesudah kata dasar, apitan yang hadir secara mengapit kata dasar iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan di akhir kata dasar. Sisipan pula ialah yang hadir di celah kata dasar. Kata majmuk, kata yang mempunyai dua atau lebih kata yang digabungkan dengan dan membawa makna baru yang berbeza dengan makna asal. Jenis kata majmuk ialah kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas seperti guru besar, kapal terbang. Kata majmuk yang berupa istilah khusus seperti garis pusat atau cara. Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa seperti guru, tika dan juga anak emas. Kata ganda.
Proses yang menggandakan kata dasar. Kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh digandakan secara berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Jenis penggandaan iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa, penggandaan berentak, pengulangan vokal, penggandaan berentak, pengulangan konsonan dan juga penggandaan berentak bebas. Golongan kata merupakan satu proses menjeniskan atau mengkelaskan kata berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. Jenis-jenis golongan kata ialah kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Kata nama ialah sebagai kata yang merujuk pada sesuatu nama orang, benda, haiwan, institusi, undang-undang, bangsa, pangkat dan juga bahasa. Jenis-jenis kata nama ialah kata nama khas, kata nama am dan juga kata ganti nama. Ini merupakan contoh-contoh bagi kata nama khas, kata nama am dan juga kata ganti nama. Kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menunjukkan perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Jenis-jenis kata kerja ialah kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif terdiri daripada aktif dan pasif. Kata kerja tak transitif terdiri daripada tak berpelengkap dan juga berpelengkap. Kata adjektif. Kata kerja merupakan kata yang menunjukkan perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Frasa adjektif boleh terdiri daripada kata adjektif dan unsur lain seperti kata penguat dan kata bantu. Kata adjektif boleh digolongkan sekurang-kurangnya 9 jenis. Ini merupakan contoh-contoh kata adjektif yang terdiri daripada sifat, warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, perasaan, panca indera seperti rasa, pandang, dengar, bau dan juga sentuh. Kata tugas. Kata tugas merupakan kata yang hadir dalam frasa, klausa atau ayat dengan mendukung sesuatu tugas sintaksis. Kata tugas berfungsi sebagai pembilang, penghubung, pembantu, penerang, penguat, pemberi, penegas, penafi, pembenar dan juga lain-lain. Ciri-cirinya ialah tidak boleh berfungsi sebagai unsur inti bagi frasa. Hampir semua kata tugas tidak mengalami perubahan bentuk dan hanya sesetengah yang boleh mengalami proses morfologi. Kata tugas merupakan kelas kata yang tertutup. Kata tugas juga memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat. Jenis kata tugas ialah kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendinama, kata pembenda, kata penekan, kata bilangan dan juga kata arah. Kesimpulannya, pendedahan berkaitan bidang fonologi ini amat penting bagi meningkatkan kefahaman terhadap alat-alat artikulasi dan organ-organ yang berperanan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Ini kerana bahasa amat penting kepada manusia untuk tujuan komunikasi dengan individu lain. Manakala individu yang tidak mempunyai pengetahuan yang meluas berkaitan morfologi pula akan menyebabkan penghuraian bahasa dengan terperinci, terutamanya menghurai dan menyelesaikan permasalahan bahasa Melayu sukar untuk dilakukan.